Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi dalam kitab kita ni Tatmim Al-Faidah ni banyak cerita-cerita yang menyebut tentang kelebihan pemerintah yang adil. Bahkan keadilan dia juga akan beri kesan kepada rakyat dia. Apabila kerajaan itu adil, maka rakyat dia juga akan menjadi baik. Bagaimana telah dicerita oleh At-Turtusi dalam kitab dia Siraj Al-Muluk. Bagaimana orang ni, masyarakat ni akan duduk ikut suasana ni, akan ikut keadaan pemimpin. Yang diambil daripada ahli sejarah yang mengatakan zaman pemimpin ni orang duduk kecek bak ni. Zaman Hajjaj kata orang duduk memikir siapa dia lah kena bunuh malah. Mari zaman Walid jadi pemimpin, jadi khalifah pula, sibuk dengan rumah besar. Mari zaman Sulaiman Al-Malik, cara kena kahwin, makanan yang banyak, makanan sedap-sedap. Mari zaman Umar bin Abdul Aziz, orang duk sibuk cara kau duk mengaji. Berapa ngapa Quran banyak mana dah. Jadi itulah suasana masa tu. Manusia ni akan terikut-ikut dengan pemimpin yang memimpin mereka. Sambungan kita pada malam ini, dan maka seigianya bagi raja-raja, pemimpin lah maksudnya. Bila sebut raja dalam kitab kita ni maksudnya pemimpin. Sama ada kita panggil dia Perdana Menteri, Menteri Besar, menteri-menteri apa sajalah, pemimpin adalah ia atas jalan sahabat. Jadi semua pemimpin ni nak ikut jalan para sahabat. Dan salaf, apa makna salaf? Orang-orang yang terdahulu, yang salihin, yang salih. Itu mana salaf? Bila ni sibuk, bila guna istilah salaf, akan timbul perbincangan di antara salaf dengan khalaf. Siapa dia salaf, siapa dia khalaf. Ya? Ada sebahagian orang kata salaf ini adalah suatu masa yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan khairul quruni qarni. Sebaik-baik manusia itulah zaman dia. Zaman Rasulullah. Thumma allazina yalunahum. Kemudian kurun yang kedua, thumma allazi yalunahum. 3 kali Nabi sebut. Kurun yang ketiga. Maknanya 300 tahun saja itu dia panggil salaf. Dan ada riwayat lagi dia sebut kali yang keempat. Kali yang keempat. Tapi riwayat yang 3 itulah yang masyhur, yang dipakai oleh orang. Maka sini timbullah bahagian ulama mengatakan bahawa yang dimaksud dengan salaf, apabila kita sebut salaf tu, iaitulah kurun yang ketiga al-mufaddalah saja. Jadi bila kita tengok seorang-seorang ulama, tak daripada para sahabat, mari daripada tabi'in, mari daripada imam-imam yang besar, bermula dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mati tahun berapa? Awal lagi. Tahun 100 lebih. Maknanya pertengahan kurun yang kedua. Sehingga itulah orang kata mati Abu Hanifah pada hari lahir Imam Asy-Syafi'i. Tahun 150. Imam Malik mati di akhir kurun yang kedua. Imam Syafi'i mati di awal kurun yang ketiga. Termasuklah Imam Ahmad. Jadi kata itulah, dia kata imam-imam ini duduknya dalam kurun yang ketiga, kurun al-mufaddalah. Itu satu tafsir maksud salaf. Maksud salaf itu, iaitulah suatu zaman yang telah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 300 tahun. Tafsir yang pertama. Lepas pada itu dia jadi khalaf. Jadi khalaf maknanya orang kemudian. Memang kalau kita tengok dari segi bahasa, salaf makna orang dulu. Khalaf makna kemudian. Mari tafsir yang kedua, alim ulama mengatakan salaf ini bukan masa. Bukan masa, bukan zaman. Tak kira sama ada dia berapa ratus tahun, tetapi salaf adalah satu aliran ajaran setiap orang yang berpegang dengan apa yang diajar yang mari daripada Al-Quran Al-Karim
yang dia berpegang daripada apa yang dia ajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditafsir oleh para sahabat dan tabi'in, ini dia panggil ulama salaf. Tidak kira masa. Kalau turun yang ke-14 pun, masih lagi dia panggil beralir-aliran salaf dari segi pemikiran, dari segi pengajaran mereka. Baik ke tidak mana salah. Jadi salah ni ada dua tafsir. Satu orang kata salah ni ialah zaman saja. Lepas pada zaman 300 tahun, tak dah. Dia panggil khalaf. Jadi tafsiran yang kedua mengatakan salah ini ialah satu aliran yang berpegang dengan kitab Allah, yang berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi kita dalam hadis yang Nabi kita telah menjelaskan. Orang tanya gapo dia perjalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, Nabi mengatakan ma alaihi ana wa ashabi. Maksud sunnah iaitulah sini apa-apa ajaran yang aku bawa, ma ana alaihi wa ashabi, yang dibawa pula disambung oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi neraca timbangan kita ni dua pendapat ini, yang mana kita rasa lebih sesuai? Apakah kebenaran itu letak di dalam zaman 3 zaman sahaja, ataupun kebenaran itu selagi orang itu berpegang dengan Al-Quran, selagi dia berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini termasuk di kalangan golongan salaf dari segi aliran pemikiran dia, dari segi pengajaran dia. Khalaf iaitu orang yang berpegang dengan apa yang tidak dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah masuk lepas pada mari zaman pemerintah yang mutaakhir, lepas pada zaman Khulafa' Rasyidin. Masuklah pemerintah lepas pada itu, masuk ajaran aliran yang dikenali dengan nama aliran falsafah, umpamanya aliran Mu'tazilah, Tubi', lahir golongan-golongan yang banyak pemikiran mereka, maka campur aduk dalam ajaran Islam, campur. Nak bicara akidah, masuk dalam akidah ni perkara-perkara yang diambil daripada ahli-ahli kitab, diambil daripada perbahasan falsafah, sehingga menyebabkan orang masa tu bijak cakap. Kalau tak ambil aliran falsafah pun nak belawai dengan nak berdebat dengan pun ni tak boleh. Tapi oleh kerana ulama dia kata, oleh kerana falsafah sudah tidak ada dah. Jadi perlu lagi ke tidak kita nak ngaji akidah kita, mesti ambil perbahasan falsafah, takluk sana, takluk sini. Yang kadang-kadang kita nak faham hak asli, jadi payuh nak sapa. Kerana kita terlalu banyak lekok, terlalu banyak penafsiran yang dimasukkan daripada ulama-ulama ahlul kalam, buat debat, buat bahas dengan orang tu. Jadi kita masuk dalam kita perbahasan mereka yang menyebabkan orang mari kemudian ni gapo dia lagi nak bahas. Jadi itulah kita nak faham bila sebut sini hal sahabat dan salaf yang dahulu, yang salihin, iaitu salah mana orang-orang yang dahulu, ulama-ulama terdahulu, sultan-sultan, pemimpin-pemimpin dahulu yang salihin radhiyallahu taala anhu. Jadi kita tahu salaf itu maksudnya satu penafsiran mengatakan zaman sahaja, masa. Salaf yang kedua iaitu aliran pemikiran setiap orang berpegang dengan Quran dengan hadis. Jadi kalau kita masuk pada tafsir yang kedua ini, bila kita ni pegang dengan Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga boleh menganggap diri kita sebagai golongan salaf dari segi pemikiran, bukan dari segi masa. Masa orang dulu lah orang salaf. Itu jelas dari segi metod. Jadi perbalahan di antara dua istilah inilah kadang-kadang membawa kepada percaturan perbalahan yang berpanjangnya yang tidak berkesudahan. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimah. Jadi Allah Taala sebut orang-orang dulu pun duduk baladah tak habis-habis, jadi kita tidak nak pakai istilah. Yang pentingnya kita berpegang kepada apa yang diajar, yang mari daripada Al-Quran, yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik kepada cerita kita ni, maka sayugianya bagi raja-raja adalah ia atas jalan sahabat radhiyallahu taala anhum dan salaf yang terdahulu, yang salihin, yang saleh. Kalau kita nak ambil dari segi masa saja, banyak juga orang dalam masa 300 tahun terawal tu, orang-orang pemimpin-pemimpin yang tidak saleh. Apa satulah bagi kita ni rasanya pendekatan yang mengatakan salah itu adalah orang yang berpegang dengan apa yang diajar oleh Nabi, ma'alaihi ana wa ashabi, itu lebih dekat kepada maksud yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Dan mengikut dengan mereka itu, pemimpin-pemimpinnya kena ikut perbuatan sahabat-sahabat Rasulullah, para sahabat dan orang-orang saleh pada perbuatannya dan perkataannya dan kelakuannya. Maka orang yang menyalahi pada demikian itu, iaitu tiada mustahil, yakni tiada jauh daripada binasanya. Mana-mana pemimpin yang tidak ikut ajaran ulama-ulama yang saleh, pemimpin yang terdahulu di kalangan sahabat, tabi'in dan ulama-ulama salafus saleh, maka orang ini ke arah kebinasaan itu lebih hampir
daripada kebaikan. Dan tiadalah di atas sultan yang adil. Tak ada orang yang lebih tinggi pangkat, lebih daripada sultan yang adil ini, melainkan Nabi yang mursal. Berbaris itu. Mursal, mana Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT. Nabi-Nabi saja yang mengatasi orang ini. Atau malaikat yang muqarrabin. Berbaris. Nabi yang mursal, Nabi yang diutuskan oleh Allah, itu mana mursal. Atau malaikat yang muqarrabin, malaikat yang sangat hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, bila pemimpin itu adil, tak ada orang yang boleh mengatasi kedudukan dia, kecuali Nabi dengan para malaikat. Dan sebenarnya, telah dikata orang, ada orang kata, ulama-ulama kata, yang adalah seumpama sultan yang adil. Bandingnya pemimpin yang adil ini seperti angin yang mengembangkan segala bunga dan mensuburkan segala ruh hamba Allah. Pemimpin yang adil seumpama angin yang mengembangkan bunga. Bunga ni kalau dia tidak berkembang, tak mari angin tiup pula catur ke dia. Orang panggil, apa dia panggil, kahwin. Pendemungan apa? Pendemungan. Mana kalau tidak angin tiup bunga, dia kahwin je kat pokok-pokok. Pokok tak akan buah. Kalau buah terbit bunga apa, bunga akan gugur tak? Apa nama? Hamba. Itu seumpama, maknanya pemimpin inilah yang menyuburkan ruh segala hamba Allah. Bila pemimpin adil, dia sibuk nak buat program-program keagamaan. Latih pegawai-pegawai di masjid, latih pegawai-pegawai dakwah yang menyebarkan Islam ini. Tapi kalau pemimpin sibuk dengan kelak malam, pemimpin sibuk dengan disko, sibuk dengan apa ni, majlis-majlis kugiran, majlis apa ni, orang panggil pesta-pesta. Bila dia nak sibuk nak latih pegawai-pegawai dakwah ni? Pegawai dakwah pula kena marah dia. Jadi itu dianggap sebagai angin yang menyuburkan, yang mengembangkan bunga. Maka segianya bagi raja. Ini adab lagi. Adab pemerintahan. Tulis itu adab pemerintahan. Segianya bagi raja. Bagi pemimpin. Jangan ditaruh akan hijab. Apa dia pula hijab? Jangan ditaruh, maknanya jangan buat hijab. Buat dinding. Sekat. Jadi kesakitan. Mana kesusahan. Kesakitan itu mana payah. Orang yang kena zalim daripada masuk mengadu. Maknanya jangan buat pagar, jangan buat dinding. Orang nak masuk, payah nak jumpa dengan dia. Hak ni kalau pemimpin yang adil. Kalau pemimpin lah ni, takut ke rakyat. Nak pergi jumpa orang takut. Pasal, bila tidak adil, dia takut. Kita cerita dah baru kan. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, radhiyallahu ta'ala anhu arba, tidur berapa pokok kayu. Orang tanya, mana Umar tu? Dia tidur berapa pokok. Tak ada pengawal, tak ada gapo, tak ada dinding, tak ada pagar, tidur situ. Orang yang wakil, orang mari nak jumpa Umar, dia kata, mu ni kerana mu adil, mu boleh tidur berapa kayu ni. Kalau mu tidak adil, mana boleh tidur sini? Rakyat nak bunuh dia, rakyat nak kosek dia. Oleh kerana dia adil, tak ada siapa dia nak. Orang saya belakang dia. Maknanya, bila besar pagar tu, mana adalah masalahnya. Kita tidak berani lagi berdepan dengan suasana sebenar. Dan jangan ditaruh akan bawab. Atas wa tu bersabdu berbaris. Bawab. Apa makna bawab? Jaga, security. Orang jaga dia, jangan tak jaga depan itu. Yang menegahkan orang yang dhaif sampai kepadanya. Jaga ni kerja dia nya, orang lemah-lemah mari, siapa awak? Orang kapur, klik. Pas sampai bila pemimpin nak tahu masalah yang berlaku di kampung dia, tak tahu. Tak tahu. Orang-orang bawah pula ni, pegawai-pegawai di bawah ni pula, tidak akak masalah rakyat kepada pemimpin atas dengan adil. Kalau klik rumah orang ni buruk, siapa dia ni? Tidak menyokong kita ni, biarnya utuhlah rumah dia. Tidak nak beri bantuan, tidak. Maknanya kesalahan ni bukan mari atas saja. Orang atas boleh jadi kalau siapa dia tengok rumah buruknya, dhaifnya, keluarga miskin, makan apa ni pucuk kayu, bodoh siang malam. Nya mari perasaan dia nak tolong orang ni, tapi tak sampai maklumat tu kadang-kadang. Jadi inilah dia kata, jangan ditaruh akan bawah. Jangan letak depan pintu dia ni, pintu pejabat dia ni,
gak ataupun jaga, ia menegahkan orang yang dhaif sampai kepadanya. Orang dhaif nak mengadu tak boleh. Tidak sampai maklumat. Daripada Maimun bin Mahran. Maimun ibnu Mahran. Katanya, adalah aku duduk pada Umar bin Abdul Aziz. Dia duduk sekali dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni siapa dia? Dia telah seorang pemimpin khalifah yang adil. Dia jadi khalifah berapa tahun ya? Berapa tahun saja dia jadi khalifah? 2 tahun lebih. Adil dia ni. Tapi berubah suasana. Bila sebelum dia jadi pemimpin, dia bermewah. Bila dia jadi pemimpin, dia zuhud. Pada itulah dipanggil Al-Khalifatul Zahid Umar bin Abdul Aziz. Jadi kata Maimun bin Mahran, satu hari aku duduk bersama dengan Umar bin Abdul Aziz. Maka berkata ia, Umar ni kecek. Siapa di pintu? Siapa dia duduk pintu aku tu? Bunyi poket-poket pintu nak masuk. Maka jawabnya, seorang laki-laki turunkan untanya. Dia kata, ya tuan khalifah, ada seorang laki-laki tengah duduk tambak unta, duduk turun daripada unta, duduk ikat situ. Menyangka bahawasanya ia anak Bilal. Umar bin Abdul Aziz ni ingat ke? Boleh jadi dia janji dah dengan anak seorang sahabat anak Bilal. Bilal muazzin Rasulullah. Muazzin dia apa? Tukar azan Nabi. Jadi dia ngamak kau anak Bilal ni mari. Mengizinkan ia bagian dengan masuk. Dia pun suruh masuk. Koyak orang itu masuk. Dan berkata ia, mencerita akan daku oleh bapakku. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memerintahkan suatu daripada pekerjaan umat, siapa dia jadi pemimpin, kemudian maka ditaruh orang hijab. Dia letak depan pejabat dia tu, penjaga-jaga hebat-hebat something. Yang orang tak berani nak masuk jumpa dengan dia. Yang menegahkan mereka itu daripadanya, jaga ni kerja dia sekat orang tak boleh masuk, melainkan mendinding Allah daripadanya pada hari kiamat. Nah, ni mana pemimpin yang buat jaga tak boleh orang masuk ni? Allah Ta'ala akan tegah dia, akan dinding daripadanya, Tuhan tak jumpa dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Jadi jawab dia tak boleh kau kita buat pagar. Buat jaga boleh. Tapi jangan tanya siapa awak. Ni tak tanya siapa dia ni? Orang mari kapur. Kelih pakai lepa buruk ya kelih. Pakai kain sebab kelih. Kelih orang besar mari, selekeh. Buka pintu luar-luar masuk. Jaga tu perlu ada. Sama-sama di zaman sekarang ni, zaman orang yang banyak masalah sekarang ni. Kalau tak berpintu, khalifah dia tak nak kerja lah. Yang pakat masuk. Royak segala benda dia. Tapi guna saluran yang betul. Maknanya orang-orang pegawai-pegawai ni mesti jalan tugas dengan baik. Bila orang mengadu hal kepada dia, dia pergi cek tengok. Betul ke tidak orang ni sakit, orang ni susah, orang ni dizalim. Akak benda ni kepada pemimpin. Yang atas. Mana hijab di sini, mana zaman dulu, khalifah. Masa tu tak ada masalah dia cokoh sini. Orang masuk jumpa pergi mari. Supaya juga dengan qadi. Qadi zaman dulu dia atas masjid ya. Mahkamah dia, masa tu orang tidak berbalas lah mana, orang mari. Sesah hukum balik. Zaman lalu ni kat, orang tak takut lah mana. Tak takut ke Tuhan. Kalau suruh sopoh, 10 kali je sopoh akak keroyak, junjung, sekali keroyak-keroyaknya akak. Tidak takut. Warak tidak ada, takwa tidak ada, jadi susunnya tu, mana bukan kata Allah. Kalau baca lagi tak ningkat, menteri tak boleh ada jaga, kena ada setiap usaha dia. Tapi orang, dia kena lantik orang-orang yang amanah. Yang menerima aduan rakyat ni bawa kepada dia. Kalau tidak, tak cuma kerja. Kau duk main jumpa dengan orang. Baik. Jadi hadis ini, hajabahullah ni, hadis hajabahullah yaumul qiyamah ni, kata ulama, kata dalam at-tarhib, hadis ni ada riwayatnya. Kata Syekh, hadis ni dhaif. Hadis dalam tarhib. Tapi dengan riwayat, bukan riwayat daripada ni, riwayat daripada orang ulama lain. Tapi kita masih cari lagi insyaAllah. Maka tatkala mendengar ia, bila Umar bin Abdul Aziz dengar riwayat hadis ni,
Berkata ia bagi orang yang menunggu pintunya. Dia pun royak kepada jaga pintu dia tu. Pergilah kamu duduk di rumah kamu. Balik di rumah lah. Tak seduk kerja sini. Maka tiada dilihat akan seorang kamu yang daripada itu duduk pada pintu. Lepas pada dia dengar hadis ni. Orang pun tak tengok lagi. Dia ni ada jaga depan pintu dia. Maka klik gitu ya. Itu Umar bin Abdul Aziz. Rahimahullah ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu. Dan kata Khalid bin Abdullah Al-Qishri. Dalam kitab dia tulis Al-Qushairi. Kitab ulama tu dia tulis Al-Qisri. Berkata ia bagi hajibnya. Tengok, dalam kitab ulama hajat tak? Tahu bagi atas. Ada tak? Buat titik tahu tu bobo, hajib. Gaul mana hajib? Pengawal dia. Hajib mana pengawal. Fikir apa kita? Hajat salah. Jadikan dia tu hajib. Kita hanya baru ni bagi atas kok. Tahu kau itu. Tak hak ni, hak biru ni. Hajib ke hajat? Hak bagi hak biru. Tak ada boleh tulis nah. Tulis itu hajibnya. Mana pengawal dia. Kata dia Khalid bin Abdullah ni kata, apabila duduk aku pada tempat dudukku, bila aku duduk di meja aku ni, di atas kerusi pejabat dia ni, maka jangan engkau tahan seorang masuk padaku. Jangan sekat siapa dia masuk. Cuma sekatlah seorang-seorang masuk. Tak apa, tapi jangan kata pilih-pilih orang tak payah. Maka bahawasanya wali memerintahkan pekerjaan orang, wali itu makna pemimpin yang memerintahkan pekerjaan orang, tiada menegah orang masuk kepadanya, melainkan 3 perkara. Dengar ni. Orang yang tak tahu tak jumpa dengan orang ni, tak sewi orang masuk jumpa dengan dia ni, kecuali 3 perkara. Kita tengok kita duduk mana. Yang pertama, orang yang dungu. Apa dia makna dungu? Orang bodoh, orang tak cerdik di mana dungu. Yang benci ia sertanya melihat atasnya seorang. Orang dungu, orang yang bodoh, takut orang tengok dia buat gapo-gapo. Orang ni orang tak jumpa orang. Atau pekerjaan yang syak. Dia buat satu benda yang diragui. Orang ni tak sewi orang masuk dia. Kita kalau kita buat benda orang tak ragu, dia hanya masuk tengok gapo dia kita buat, tak ada masalah. Kalau duduk sorang dalam bilik, koci bitu-bitu tak sewi orang masuk tu. Pertama sampai lon ini. Sampai duduk dalam bilik sorang boleh pergi seluruh dunia boleh melawat. Ini lagi bahaya. Atau hajat yang ditakut daripada bahawa nyatakan kepada orang. Mana dia buat satu benda, kita duduk bila biti umpamanya, banyak-banyak. Jadi boleh jadi kita tak boleh orang masuk, takut orang kata, oh banyak biti dia ni. Jadi mula mari orang nak meropok ke, orang nak deki ke, buat perancangan tu. Ni boleh kita tutup. Atau orang bakhil, benci ia meminta-minta orang padanya sesuatu. Termasuk di kalangan orang yang tak boleh masuk dalam rumah dia juga, orang bakhil. Dia tak boleh orang masuk pasal apa? Takut orang minta barang dia. Dia malah nak kopi. Ini. Jangan jadi orang ni Hak 3 golongan ni. Orang yang buat perkara, orang dungu, orang bodoh, dia buat perkara yang takut orang tengok, nampak bodoh dia tu buat kerja pelik. Kita ustaz, contohnya. Tak usah orang masuk, awak takut tengok ustaz duk main game dalam bilik. Jadi bahaya. Jadi adalah something, orang panggil salah satu benda yang dia menyebabkan kita tak orang tengok. Jangan ada buat benda-benda hak karut ni, buat benda yang selayak dengan kita. Dan segianya bagi raja mengambil wazirnya itu. Wazir mana menterinya. Tulis wazir mana menteri atau pembantu dia tu. Orang kepercayaan pada agamanya. Ini berat. Pemimpin ni mesti ambil orang pembantu dia ni. Dia panggil PA dia. Setiausaha dia ni, sekretari dia ni. Orang-orang yang kepercayaan dalam agama. Pilih orang ni semayang molek.
Zikir molek, beramal molek. Benar pada lidahnya, orang ini cakap tak nipu. Adil pada agamanya, mana adil pada agama ni? Orang yang tidak buat maksiat. Berapa sifat dia ada? Kepercayaan dalam agama, benar pada lidah, adil pada agama, kepercayaan perangainya. Perangainya jauh, tengok orang jauh molek, tidak begini. Jika orang kau tidak, lagi mempunyai tilik pekerjaan rakyat. Orang ni orang yang pandai nak menguruskan hal rakyat. Tengok rakyat susah macam nak tadbir. Lagi mempunyai insaf, orang yang insaf dan syafaqah. Tulis, syafaqah maknanya lemah lembut, ada kasih belas kepada makhluk Allah. Jadi kalau raja ni ambil pembantu dia orang jahat-jahat. Jadi tak macam mana nak sapa pengaduan rakyat kepada dia? Macam mana nak tahu projek-projek ini buat kepada rakyat? Atau duduk belagar tengah jalan? Jadi timbullah masalah. Duit tak sapa kepada rakyat, habis ke? Orang-orang besar-besar, habis ke kroni-kroni dia panggil. Jadi tak sapa. Rakyatnya hak susah-susah. Hak miskin bertambah miskin. Dengan kenaikan harganya, dengan susah. Macam-macam cerita lah yang kita dengar. Jadi pentingnya, raja, pemimpin mengambil menteri, penasihat dia, pegawai-pegawai dia, orang-orang yang baik, benar pada agama. Kepercayaan dalam agama. Maka jauhkan orang yang lemah mentadbir akan umat. Kita jangan ambil orang yang lemah mentadbir dia. Dia baik. Orang ni warak, maya malam, tahajud siang malam, tapi dari segi pentadbiran lemah, tak boleh. Warak dalam ibadat lain. Pentadbir mengurus hal orang. Pasal itulah kalau kita dalam peperangan contohnya. Kita nak pergi perang. Ada dua orang panglima. Hak seorang ni warak. Hak seorang lagi warak tak apa mana. Tapi bijak dari segi memimpin tentera. Berani, bijak. Maka dalam masalah ni, masalah nak melantik memimpin tentera ni, mesti ambil orang saat ni, orang yang kedua. Orang yang tahu ni jauh lagi, betul. Tapi dari segi nak memimpin, bukan duduk di warak. Kerana perang ni bukan duduk warak saja. Hak warak ni biar ada dalam tentera. Kita nak kepada dia, biar dia berdoa, biar dia minta dengan Allah Taala pertolongan. Orang ni perlu ada. Tapi cara memilih tu nak. Jauhkan orang yang lemah mentadbir akan umat. Dan sejahat-jahat dipilih akan wazir, pembantu dia ni, menteri dia ni, setiausaha dia, siapa dia? Orang yang laim. Berbagi laim. Apa makna laim? Orang yang tidak baik, orang laim ni, yang tiada pemalu. Dia ambil orang jenis lagu ni jadi pemimpin kita. Pas nak suruh negara jadi ambil lagu mana? Orang yang tak malu, nak buat maksiat pun boleh. Dan kurang bangsanya. Dari segi kedudukan pakak pun bahasa jenis tak tahu mari mana. Dan yang kurang bicaranya, kecek dengan orang betul itu. Jadi orang lagu ni, dia pandai lah. Mentadbir, tapi apa anda ambil ke dia ya lah. Cara rakyat kau orang lagu ni. Tak cara rakyat dah, dia cara, lagu mana nak besar kereta dia, lagu mana nak banyak rumah dia. Lagu mana rakyat-rakyat dia, kroni-kroni dia nak boleh projek-projek. Ni orang-orang dipanggil orang laim. Manusia-manusia yang tidak baik, yang hanya mengambil kesempatan daripada dia terdekat dengan pemimpin, ambil kesempatan untuk mengauk keuntungan, untuk mengambil sebanyak mungkin projek-projek yang ada di tangan mereka. Kerana ada pekerjaan raja-raja dan pemerintah sekaliannya kembali kepada wazir. Pasal apa pentingnya kita cari pemimpin? Wazir ni, penasihat-penasihat yang baik ni kerana apa? Kerana raja ni akan jadi adil, akan jadi baik dengan sebab kawan-kawan dia. Penasihat-penasihat dia ni orang baik. Kalau penasihat dia duduk ngapu, royak, kita kena buat gini. Akhirnya dia terpengaruh juga. Sebab sedia tak dia nak memikir banyak dah. Sibuk. Dan ikutan raja-raja itu pada tangan wazirnya. Mana raja-raja ni, pemimpin-pemimpin ni, dia akan ikut penasihat-penasihat dia. Dan umpama sultan seperti kampung. Bandingannya sultan ni, raja ni, pemimpin ni seperti kampung, dan wazir itu pintunya. Menteri, pembantu dia ni sebagai pintu. Sebab orang tak boleh masuk, jumpa raja selalu.
Dia kena masuk melalui menteri dia, melalui pegawai-pegawai dia. Maka barang siapa yang datang kepada kampung, maka berkendak daripada ia datang memukul ia akan pintunya. Siapa nak masuk ke kampung ni, nak masuk satu negeri, dia kena masuk ke pintu dia dulu, pintu masuk. Kena pergi ketuk pintu tu. Dan barang siapa yang datang akan dia bukan pintunya, terkejut, tiada dapat masuk. Mana kalau kita, orang buat pintu kot ni, kita pergi kot celah kot dia lain. Boleh masuk atau tak boleh masuk? Tak boleh masuk. Jadi pintu ni lah penting. Kalau pintu ni tak terbuka molek, tak boleh masuk. Orang-orang tertentu saja yang boleh masuk. Dan adalah tempat jatuh wazir. Tempat jatuh, bukan jatuh itu. Tempat duduk ke wazir, maksud tempat jatuh. Tulis molek, tempat jatuh maksudnya, kedudukan wazir, menteri ataupun pembantu ini. Daripada tempat kerajaan dalam sebuah kerajaan itu, kerajaan raja-raja seumpama cermin bagi muka. Penasihat-penasihat dia ni, pembantu dia ni seperti cermin bagi muka. Seperti tiada melihat padanya, tiada melihat akan keelokan mukanya. Siapa tak tengok cermin, orang itu tak tahu dia comel ke huduh. Kita ada kuasa kita comel atas dunia tak? Aku comel sekali. Kelih orang tu huduh, orang ni huduh. Orang ni kepu, orang ni tak betul. Aku kita tengok di cermin. Nampak lalu. Oh, aku huduh juga rupanya. Barulah tahu. Penting tak penting cermin. Jadi, sesiapa yang tiada melihat pada cermin, tiada dilihat akan keelokan mukanya dan jahatnya dan kecelakaan. Orang ni tak tahu muka dia parut, muka dia ada jerawat, apa dia. Tak tahu, kecuali dia balik tengok cermin. Demikian lagi sultan. Tiada sempurna pekerjaannya melainkan baik akal wazirnya. Seorang pemimpin itu tidak sempurna kerja dia kecuali pembantu dia tu baik. Wazir dia tu sama ada orang panggil pembantu dia lah. Gapo dia, sekretari dia, usaha dia tu baik. Dan sehat pahamannya. Berpahaman baik. Dan bersih hati. Hati pun bersih. Niat aku nak tolong. Nak tolong pemimpin dan nak tolong rakyat sekali. Jangan niat nak tolong kau with dia tak. Dan saigianya bagi raja-raja. Dan orang-orang yang besar. Dan yang lain daripada keduanya mengetahui akan kejahatan zalim. Ini nasihat dia pula. Ini nasihat. Mula-mula tadi, kelebihan apa mula-mula start kita. Tasbih Maidah. Kelebihan pemimpin yang adil. Ingatlah kita. Jangan tak ingatlah kita ngaji daripada awal bab sampai akhir kena ingat. Kelebihan pemimpin yang adil. Kemudian mari pula sifat-sifat keadilan itu galagwana. Kemudian disebut kita malam ni kita ngaji tentang pentingnya pembantu-pembantu, penasihat-penasihat, menteri-menteri yang baik untuk membantu pemimpin. Dan yang seterusnya ialah nasihat kepada pemimpin. Demikian lagi sultan. Pemimpin itu tiada sempurna pekerjaannya. Dan saigianya bagi raja-raja. Dan orang-orang besar. Dan yang lain daripada keduanya. Mengetahui akan kejahatan zalim. Ini nak ayat pula. Kejahatan bahayanya berlaku zalim kepada orang. Dan celakanya zalim. Celaka zalim. Buat zalim orang ni orang tidak baik. Celaka. Supaya terkejut, takut daripada mendatangi dia. Jadi tujuan aku ayat kamu bahaya zalim ni supaya kamu yang baca kitab aku ni, dengar nasihat aku ni terkejut dan takut nak buat zalim. Itu maksud dia. Seperti firman Allah Taala, "Fanaj'al la'natallahi 'alal zalimin." Oh, ini ada masalah di sini. Fanaj'al la'natallahi 'alal zalimin ni takat kalau kita tengok dalam kamus Quran. Fanaj'al la'natallahi 'alal zalimin. Ada ayatnya, ada ayat lagu ni nya. Fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin. Ada. Ayat adalah surah Al-Imran ayat 61.
Ayat lain pulaknya, ala la'natullahi 'alal zalimin. Hak mari dengan panajaan ni, dia mari panajaan la'natullahi 'alal kadzibin. Jadi boleh jadi salah tulis. Salah tepat. Salah tulis ayat. Tulis sini. Sama ada ayat ni panajaan la'natullahi 'alal kadzibin, ayat surah Ali Imran ayat 61. Ataupun kita ambil ayat yang kedua, ala la'natullahi 'alal zalimin, surah Hud ayat 18. Tapi ayat mari lagu ni panajaan la'natullahi 'alal zalimin ni tak ada. Setakat kita tengok dalam kamus Al-Quran, dia cari dalam melalui CD pun tidak jumpa. Kita tidak menyalahkan kepada syekh kita. Orang hak dia, orang hak dia nulis itu, dia tukar ayat. Banyak. Waktu hamba tulis apa ni dia panggil risalah magister, kitab besar. Kitab Al-Matlabul Ali ni besar, berpuluh jilid dia. Tapi ayat Quran ada salah. Kita nak baiki ulama besar. Nak tak baiki Quran. Akhirnya kita pasal kena baiki juga Quran, kita tulis bawah tu. Dalam kita asalnya begini. Boleh jadi silap cetak. Ya kita jangan itu dari segi adab. Dari segi adab kalau kita nak baiki kita orang yang besar lagu ni, kita ulama-ulama besar, kita jangan kata ulama ni apa ni. Tulis ayat Quran apa salah? Tak, ini tidak beradab. Cara dianya kita kata salah cetak. Jadi pencetak salah. Jadi itu dia panggil dari segi adabnya kita dengan ulama, kita katanya tadi setengah orang kalau dia tak kenal kau orang ulama tak apa ni tulis ayat Quran apa salah. Kita jangan dia tidak berniat nak memesuai ayat Quran. Kecuali orang yang tidak baik. Ini ulama, orang yang sangat hormat pada Quran, tapi kesalahan mari gini ni dia panggil dari segi kaedahnya silap apa? Silap cetak. Sama ada kita baca fa naj'al la'natullahi 'alal kadzibin, tak mari pasal dia cara kau orang zalim sini. Ala tulisnya ala la'natullahi 'alal zalimin. Jadi surahnya Hud ayat 18. Cari lagi tak apa. Kita tengok dalam kamus Al-Quran boleh jadi kita tak jumpa salah pandai. Kita makhluk, dia pun makhluk. Jadi kita menyalahkan diri kita sendiri. Boleh jadi salah tepat. Tengok lorak-lorak. Nah, tengok lagi. Kalau jumpa kita betul balik minggu depan insya-Allah. Tak ada masalah. Baik. Jadi makna ayat ni, maka jadikanlah laknat Allah atas orang yang zalim. Yang betulnya ala laknatullah ala zalimin, ayat ni tak ada masalah. Ala laknatullah ala zalimin, ingatlah bahawasanya laknat Allah Ta'ala ni ke atas orang-orang yang zalim. Itu masalah ayat Quran. Kita kena klik hak asal. Baik. Dan lagi firman Allah Ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Ini ayat ni. Dalam surah Ibrahim ayat 42. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Ibrahim. Tulis surah Ibrahim ayat 42. Dan jangan kamu sangka Allah Ta'ala lalai daripada barang yang dikerjakan oleh orang yang zalim. Jangan suka Allah Ta'ala itu lalai. Allah Ta'ala tidak ambil perhatian kepada orang-orang zalim. Jangan. Ini bahaya. Yakni tiada lalai daripada barang yang dikerjakan oleh orang yang zalim. Lagi akan diseksanya. Dan lagi firman Allah Ta'ala, Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Surah Al-Kahfi ayat 29. Al-Kahfi ayat 29.
Artinya bahawasanya kami sediakan bagi orang yang zalim itu api neraka yang meliputi dengan mereka itu kelilingnya. Jadi orang-orang yang zalim ini api neraka duk tunggu dia sekeliling. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin awjaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah." Faqala rajulun, "Ya Nabi Allah, walau kana yasira?" Qal, "Walau qadiban min araq." Hadis ini, hadis man iqtata'a imri'in muslim ini hadis diriwayat oleh Imam Muslim. Itu hadis riwayat Imam Muslim daripada Abi Umamah radhiyallahu taala. Mana hadis ini hadis sahih diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis man iqtata'a haqq imri'in muslim. Maka barang siapa memutuskan hak seorang muslim, mana kita potong hak orang muslim. Tak kira apa dia hak dia. Kita pergi ambil hak orang. Apa-apa saja. Barang dia, apa dia, telah diwajibkan Allah baginya neraka. Allahu Akbar. Siapa dia ambil hak orang muslim, orang ni wajib masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Dan diharamkan atasnya syurga. Syurga tak mari dah orang ni. Maka sembah seorang laki-laki tanya, "Ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, jikalau ada ia sedikit, kalau orang tak ambil hak orang sikit lagu mana? Dia tak ambil 10,000, dia ambil 450 riyal ya. Contohnya. Sabdanya, jikalau ada ia sepotong kayu sugi sekalipun. Nabi kata, walau kana qadiban, wa in qadiban min araq. Nabi kata kalau mengambil potong kayu sugi pun, kalau orang itu hak orang, maka haram. Potong kayu sugi ni berapa harga? Ria lah kita letak. Ria harga pun tak boleh. Asalkan hak orang. Apalagi kalau kita pergi turun, tengok Allah comel lipat orang ni. Orang itu mari semaya. Kita pergi duk kau ambil lipat dia. Berat lagi. Pergi tengok di kedai orang. Tengok barang orang kena ambil. Banyaklah kerja-kerja ni. Tak boleh. Mana orang ni, walaupun sikit, kena masuk neraka, bicar dulu. Mahkamah dulu dengan tuai dia asli. Baru boleh lepas. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin mazlum fa shakhasa bi basarihi ila as-sama' illa qala Allah azza wa jalla labbaik 'abdi haqqan labbaik 'abdi haqqan 'alayya la ansurannaka walau ba'da hin." Tiada daripada seorang hamba yang dizalimkan oleh orang yang melihat dengan matanya. Oleh orang. Tiada daripada seorang hamba yang dizalim oleh orang. Seorang ini kena zalim ke orang. Nyerapah demo ke apa-apa. Maka melihat matanya ke langit. Orang ini pun ngadu ke Allah. Lenggok langit, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Aku kena seksa orang, kena nyanyi orang. Tuhan jawab ke apa? Firman Allah Azza wa Jalla, bahkan. Tuhan kata, ya hai hamba aku. Mu doa, mu ngadu apa aku tahu. Sebenarnya atasku, sungguhnya aku tolongkan dikau dan jikalau lama masa sekalipun. Jangan bimbang, aku akan bantu walaupun lama masa. Jadi tak semestinya kau yang ambil hari ni kak. Ni tak tahannya. Tengah sebagai masyarakat kita ni, kalau kena, mari dia kena ambil malam ni. Dia mari jumpa ustaz atau guru, so mari ajak, biar atas lalu hari ni. Mana boleh lah betul. Kerja atas lalu, bukan kerja kita. Kita pergi report polis, bukan kadang jumpa, kadang tak. Balik mari baru jumpa. Jadi dia kata, walau ba'dahin, berapa lama masa pun, aku akan balas. Tetap pembalasan akan berlaku. Tapi bukan semesti hari ni. Jangan duk main pasal begitu. Setengah hari ni mari. Dia kata, tak ambil, kena ambil barang. Lepas tu, minta tolong mai ajak biar atas lalu. Kita kata, kita cari orang lain. Lambat. Tak reti pasal jenis ekspres gini. Doa ekspres boleh lalu. Macam puh laju juga jadi kita. Boleh hantar cepat, boleh hantar ke dia. Ambo kalau boleh puh laju, ambo nak puh laju semua, pergi ambo sendiri. Ya Rabbi minta turun lalu pergi mari. Hak kira kita sendiri, tak ada kawan dah kalau boleh tu. Yang kecil kadang-kadang kita kena biar ada
belapik. Kita dengan Tuhan bukannya boleh hajar Tuhan lakukan. Minta royak ngadu tak apa Tuhan kata aku akan ketulu orang kena zalim walaupun lama masa. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wa inna zulma thalathatun. Zulmun la yufar wa zulmun la yutrak wa zulmun maghfur. Ada 3 jenis zalim. Fa amma zulmul ladzi la yufaru fasyirku billah. Qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat Quran. Itu ayat Quran. Innallaha la yaghfiru. Ayat Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 48 dan juga ayat 119. Dia ada dua kali. Wa alma zulmul ladzi la yutraku wa zulmul ibad ba'dihim li ba'd. Wa amma zulmul ladzi yughfar fa zulmul 'abdi li nafsihi. Artinya, ketahui olehmu bahawasanya zalim itu terbagi ia atas 3 bagi. Zalim ni ada 3 jenis. Zalim ni ada apa jenis? 3 bahagian. Yang pertama, zalim yang tidak diampunkan. Zalim yang tidak mendapat keampunan Allah. Ini kita takut. Wal'iyadzubillah. Dan keduanya, zalim yang tidak ditinggalkan. Zalim ini tak tinggal, dia akan balas. Dan yang ketiga, zalim yang diampunkan. Berapa jenis zalim ada? Zalim yang tidak diampun, zalim yang tidak dilepas begitu saja, dan zalim yang diampunkan. Maka ada pun zalim yang tidak diampunkan dia itu, iaitulah sekutu dengan Allah. Siapa dia buat sekutu dengan Allah, syirik pada Allah Ta'ala, sembah Allah, sembah berhala. Percaya ke Tuhan, percaya juga kepada benda lain. Ini panggil syirik. Yakni, adapun zalim yang tidak diampunkan dia itu, iaitu sekutu dengan Allah, yakni sembah akan lain serta Allah. Firman Allah Ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengampun akan orang yang sekutu dengan dia, dan diampunkan yang lain daripada demikian itu. Bagi orang yang dikehendakinya. Mana siapa dia sekutu dengan Allah, orang ini tidak ada dalam, tidak ada peluang lagi untuk dapat keampunan Allah. Dan ada pun zalim yang tidak ditinggalkan. Zalim yang tak tinggal, akan balas. Maka iaitu zalim hamba setengah akan setengahnya. Siapa dia orang zalim kau mesti akan mendapat pembalasan. Lambat atau cepat. Tiada daripada dihisapkan, akan dikira antaranya dan antara orang yang zalimkan dia itu. Hingga reda ampunannya. Mana dia ni akan kira dua ni, siapa tu dia reda lagu mana. Timbul belakang masalah-masalah ni. Contohnya kita, orang tua, orang apa ni, masalah harta benda lah banyaknya. Tanah ke apa. Maka, ada pun zalim yang diampunkan itu, maka iaitulah zalim hamba bagi dirinya. Jadi, kezaliman yang diampunkan itu apa dia? Kezaliman seorang hamba kepada diri dia sendiri. Mana kita ni buat dosa. Jadi kita minta ampun, ya Allah, ampunlah dosa aku ni. Allah Ta'ala ampunkan. Tapi kalau terlibat dengan orang, kalau terlibat dengan apa, tak boleh. Itu sajalah. InsyaAllah Ta'ala, sekali lagi habis saja terang.